Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikram Abdul Rahman, kelas BM2 akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Gelombang pendidikan di Malaysia mempunyai 3 fasa. Maka kita akan bedah satu-satu gelombang pendidikan di Malaysia. Gelombang pertama. Gelombang 1 merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kedua, melaksanakan One Bestari Net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Yang ketiga, mengukuhkan praktikum dengan program vokasional melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Yang keempat, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Seterusnya, gelombang kedua. Yang pertama, untuk gelombang 2, kerajaan telah memacukan peningkatan sistem melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Yang ketiga, menyediakan kemajuan berdasarkan kompetisi dan prestasi serta menambah unit latihan pra-perkhidmatan untuk memugahkan profesion keguruan. Dan akhir sekali, gelombang ketiga. Gelombang ketiga menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu, melaksanakan program inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Yang keempat, mengukuh dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian. Kemudian, kita akan bedah aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi sistem pendidikan negara ada 5. Maka kita akan tengok pada yang pertama, akses kepada pendidikan. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira status sosioekonomi wajib mendapatkan pendidikan yang sama rata dan berkualiti tinggi. Yang kedua, memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid. Hal ini kerana sekolah ni merupakan tempat yang terbaik dalam memupuk perpaduan murid-murid. Yang ketiga, kualiti standard antarabangsa. Kerajaan Pendidikan Malaysia mendapati prestasi pelajar Malaysia merosot menurut prestasi antarabangsa. Hal ini kerana mereka telah dihantar untuk menduduki ujian antarabangsa seperti PISA dan TMSS sebagai alat pembandingan langsung. Dan yang keempat, pelaksanaan bercekapan tinggi. Pencapaian pelajar adalah ukuran sejauh mana sistem pendidikan diuruskan. Perkara ini diperlukan untuk membolehkan sekolah mencapai matlamat prestasi yang cemerlang. Equity untuk semua murid. Membantu semua kanak-kanak untuk menerima pendidikan yang terbaik. Yang kedua, kanak-kanak yang berkeperluan unik serta pelajar pintar tidak distigmatiskan tetapi akan mendapat akses yang sama dalam pendidikan. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid-murid perlu mahir aplikasi kemahiran dan pengetahuan dengan berhati-hati. Hal ini penting sebagai persediaan mereka dalam menghadapi halangan supaya mereka boleh bekerjasama menyelesaikan masalah. Dan terakhir sekali, identiti nasional. Setiap pelajar Malaysia perlu bangga menjadi rakyat Malaysia. Hal ini untuk menanamkan sikap dan identiti kebangsaan pada murid-murid Malaysia. Kemudian kita akan lihat 6 aspirasi murid. Setiap murid ini perlu mempunyai pengetahuan kerana setiap murid bakal mempunyai kebolehan literasi dan numerasi yang lengkap. Pelajar dikehendaki untuk mempelajari mata pelajaran teras. Ilmu yang diperoleh perlu diaplikasikan dalam situasi harian. Dan yang kedua, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ialah kognitif yang membolehkan anda memperoleh maklumat dan meningkatkan pengetahuan dan serta mencipta pengetahuan baharu. Pelajar mesti berfikir secara
imajinatif dan inovatif jika ingin menyelah di pentas global. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Setiap murid mempunyai ciri keusahawanan, kecerdasan minda, berdaya tahan tinggi dan keterampilan komunikasi untuk menguasai kemahiran memimpin. Dan yang keempat, kemahiran dui bahasa. Hal ini kerana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah kedua-dua bahasa yang kita perlu fasih. Bahasa Melayu ialah bahasa Malaysia, iaitu bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Malaysia dan negara Malaysia. Manakala bahasa universal dirujuk sebagai bahasa Inggeris. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid-murid perlu mahir aplikasi kemahiran dan pengetahuan dengan berhati-hati. Hal ini penting sebagai persediaan mereka dalam menghadapi halangan supaya mereka boleh bekerjasama menyelesaikan masalah. Dan terakhir sekali, identiti nasional. Setiap pelajar Malaysia perlu bangga menjadi rakyat Malaysia. Hal ini untuk menanamkan sikap dan identiti kebangsaan pada murid-murid Malaysia. Seterusnya kita akan lihat kesan aspirasi sistem pendidikan negara dan aspirasi murid terhadap guru. Kita ada 5 implikasi dia. Jadi dia akan menyebabkan pembangunan profesionalisme dalam guru, menjadi suri teladan, mempunyai wawasan, kemahiran tinggi dan pengurusan pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, pembangunan profesionalisme. Guru mesti bersedia untuk menyelidik ilmu disiplin yang lain, dan guru juga mesti berkongsi amalan hebat dan kerjasama dalam pelbagai isu. Menjadi suri teladan selaras dengan matlamat PPPM untuk menggalakkan pengiktirafan, nilai dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Yang kedua, berusaha untuk membesarkan anak-anak yang mempunyai jati diri bangsa yang kuat. Dan yang ketiga, mempunyai wawasan. Guru mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi terhadap pelajar mereka yang membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Di samping itu, kemahiran teknologi meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah, membantu dalam perkembangan pembelajaran serta kreativiti pelajar, membangun pengetahuan, kebolehan dan sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan menggabungkan teknologi untuk memaksimumkan pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran tunjukkan pengetahuan, kebolehan dan gaya kerja seorang profesional inventif. Dan yang terakhir, pengurusan pembelajaran dan pengajaran. Keupayaan guru di dalam bilik untuk menjana pengajaran berkualiti, mengatur pembelajaran dan membina iklim yang baik dalam bilik darjah, antara lain menunjukkan profesionalisme mereka. Walau bagaimanapun, guru-guru perlulah mempunyai khasiat yang cemerlang untuk melaksanakan tugas yang mulia sebagai pendidik. Maka, inilah ciri-ciri yang saya akan bentangkan sebagai ciri-ciri khasiat guru yang cemerlang. Yang pertama, penyayang. Yang kedua, penampilan yang kemas. Dan yang ketiga, konsep kediri positif. Keempat, dedikasi yang tinggi. Yang kelima, bersikap terbuka. Dan yang keenam sekali, berakhlak mulia. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.